Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni aku nak cerita pasal sebuah movie yang memang agak kontroversi, diharamkan lah. Kalau filem ni memang di Malaysia ni memang diharamkan, sebab ianya memang melanggar norma-norma kita sebagai penduduk Malaysia yang berbilang kaum. Lepas tu kita lah, aku sebagai Islam, penonton-penonton kita pun ramai yang beragama Islam. Okay, so cerita yang aku akan huraikan hari ni yang ada dekat Netflix sekarang ni, yang bertajuk Exodus, Gods and King. Okay, kalau siapa yang pernah dengar filem ni, ya, ini adalah sebuah filem arahan Ridley Scott, pengarah yang memang terkenal lah, yang memang terkenal dengan dia punya filem-filem yang berkisar pasal epic. Macam dulu dia pernah buat Gladiator kan. Okay, so Exodus, Gods and King ni diharamkan lah di Malaysia dan juga negara-negara Islam yang lain. One reason ialah sebab filem ni ialah filem bergenre biblical. Biblical ni maksudnya cerita yang diadaptasi daripada Bible. Okay, aku akan bercakap lanjut lagi pasal apa diharamkan apa semua. Macam biasa, sebelum aku teruskan, aku nak bagi tahu yang apa yang aku cakap ni mungkin ada spoiler. Okay, jadi kalau tak bersedia, tak belum tonton Exodus, Gods and King yang diterbitkan tahun 2014 ni, pergi tonton dulu. Okay, kita akan mulakan review Exodus, Gods and King sekarang. Okay, Exodus, Gods and Kings ni macam aku cakap diharamkan di Malaysia. Filem ni memang tidak ditayangkan di Malaysia pun pada ketika terbitnya filem ni lah pada tahun 2014. Malah filem ni pun memang diharamkan di negara lain, negara-negara Islam seperti Arab Saudi apa semua, memang tidak ditayangkan lah filem ni. One reason memang semestinya kita tahu dan jelas sebab Exodus, Gods and Kings ni ialah sebuah adaptasi tentang Nabi Musa yang memang kita tahu dia ada kisah dia, di mana kisah dia membawa membelah laut lah apa semua tu kan. Okay, benda-benda tu dalam Islam. Okay, review ni tidak akan bercakap pasal comparison antara penceritaan ni dengan apa yang kita tahu sebagai seorang Islam. No, I just want to talk about movie ni saja dan bagaimana aku melihat movie ni sekadar movie. Okay, jadi jangan duk compare tiba-tiba, oh filem ni mislead, memang fact dia salah apa. Memang fact dia salah sebab ini bukannya adaptation daripada Al-Quran. Okay, ini adalah adaptation daripada Bible. So sepatutnya pada aku, orang yang percaya Bible lah patutnya marah kan, sebab ini adaptation daripada Bible. Kalau adaptation tu memang dia cakap, Ridley Scott cakap filem ni adaptation daripada Quran, itu kita patut marah lah kan. Tapi sekarang ni filem ni adalah adaptation daripada Bible. So orang yang berpegang kepada kitab Bible tu yang kena marah kan pasal filem ni. Aku pula bila menonton, aku lihat benda ni sebagai filem dan tidak pernah compare pun benda ni dengan filem, compare dengan apa yang aku percaya apa semua. Okay, sesungguhnya dalam Al-Quran tu memang benar lah. Okay, itu yang semestinya. Tapi ini Exodus, Gods and Kings ni, ia just sebuah hiburan yang aku tonton sebagai seorang dewasa dan aku tahulah yang mana betul dan mana tak. Okay, Exodus, Gods and Kings ni, apa maksud Exodus ni? Exodus ni kalau kita buat Google lah, kita Google search, dia sebenarnya boleh dikatakan sebagai surah kedua lah dalam Bible. Okay, surah pertama setahu aku, yang aku tahu ialah Genesis. Okay, surah kedua ialah Bible, ialah Exodus. Okay, dalam Exodus ni dia menceritakan macam mana si Nabi Musa ni bawa lah golongan-golongan yang agama dia ni, okay, lari daripada keganasan Raja Fir'aun ketika itu. Okay, dan macam mana kita tahu, seperti mana yang ada dalam Islam pun, akhirnya kita tahulah ada epic di mana Nabi Musa ni membelah laut dan dia melalui lautan tersebut dan kemudian Fir'aun tersebut mati. Okey, dekat tengah laut tu sebab adalah, okey, yang tu cerita yang kita tahu. Cerita yang kita tahu daripada Al-Quran, daripada Bible. Okey, tapi dalam filem ni penceritaan ni lebih kurang macam tu juga. Tapi Ridley Scott ni dia ambil pendekatan untuk change penceritaan dalam Bible tu sendiri. Yang aku tak tahulah apa yang ditukar sebab aku tak pernah baca Bible. Okay, jadi dia ambil tu, ditukar. Dan yang setahu aku, kebanyakan benda-benda dalam filem ni tidaklah dibuat seperti apa yang terjadi tu, lebih kepada mukjizat ataupun kuasa Tuhan macam tu. Dia lebih macam mana nak cakap dia macam benda tu berlaku akibat nature punya permainan. Maksudnya bumi ni yang buatkan benda-benda tu terjadi. Let's say contohnya macam ada scene di mana
tumbuh-tumbuhan habis rosak, kemudian serangan belalang, lepas tu serangan lalat, apa semua tu semuanya caused by nature itu sendiri. Lepas tu terpulang kepada orang yang menonton tu lah untuk menilai sama ada itu adalah kerja Tuhan atau tak. Okay. Dan aku paling agak upset lah, sebab aku, walaupun filem ni bukannya filem based on Al-Quran, tapi filem ni based on Bible. So aku rasa supposedly yang ending filem ni, di mana scene climax lah, di mana Nabi Moses lah dalam cerita ni melalui lautan tu, sepatutnya nampak macam miracle yang sangat hebat lah. Sebab dalam Bible sendiri benda tu, Moses ni ialah Nabi kan, dia punya hero dalam chapter dia lah. Tapi bila akhirnya aku tengok lautan tu punya terbelah ataupun cetek ataupun kering lah, disebabkan oleh tsunami ataupun gegaran earthquake. So digambarkan kat sini yang benda tu terjadi secara, orang kata, natural phenomena lah, macam tu. Yang itu aku agak-agak sedikit mengecewakan. Tapi aku boleh katakan dalam filem ni, lakonan antara dua pelakon utama kita ni memang sangat padu lah. Okay, babak-babak epic, babak-babak serangan, babak-babak lawan dalam filem ni memang sangat-sangat gempak. Sebab kita tahulah ini ialah karya Ridley Scott. Cuma aku tak faham lah kenapa Ridley Scott perlu adaptasikan surah kedua daripada kitab Bible ni, padahal there are so many chapter ataupun kisah-kisah epic yang seakan-akan ini dalam real world untuk dia boleh adaptkan. Kenapa nak perlu ambil benda-benda daripada kitab, dan kemudian end up filem ni di-ban di negara-negara macam Malaysia, Arab Saudi, apa semua kan. Macam tu lah. So far aku puas hati lah. Cuma kita tak boleh nak compare filem ni dengan Al-Quran. Tak boleh. Sebab kita kena tengok filem ni as a movie. Tapi kalau katakan nak compare, kalau kita takut lah, ada setengah-setengah orang macam takut lah nak tengok filem ni, takut kita itu sebenarnya kita kena tahu yang filem ni bukannya genre Al-Quran adaptation, ialah biblical adaptation. So dia adapt daripada Bible. So kalau kita sebagai orang agama Islam, kenapa perlu takut? Sebab dia adapt daripada Bible. So benda ni, orang yang baca Bible lah patutnya takut kan. Tapi yalah, kita pun tahu benda-benda macam ni kadang-kadang kalau boleh mengelirukan, boleh membuatkan kita rasa terfikir benda-benda yang bukan-bukan kan. Jadi kalau kita tak kuat tu, jangan tonton lah. Okay. Tapi so far aku tonton ni tak ada lah macam ni kan, tak ada lah. Just enjoy the show dan tengok macam mana Ridley Scott handle sebuah filem perang yang memang dia memang master lah bab ni kan. Kalau kita tengok dulu dalam filem Gladiator pun memang padu. Waktu tu pun dia punya CGI, dia punya kerja-kerja visual dia tak adalah sehebat sekarang kan. Macam Exodus ni tahun 2014, dia punya kerja CGI dia lebih padu lah. Cuma aku lebih harapkan yang sebenarnya CGI tu dikurangkan, sebab rasanya CGI ni macam tak best lah kan, kurang lagi bagus kan, macam 90-an punya style. Okay, itu sahajalah sekadar review aku untuk filem Exodus Gods and Kings. Boleh ditonton, kalau berani tonton lah. Kalau takut sekali nak kata terpesong akidah ke apa kan, tak payah. Okay, itu sahaja review aku untuk filem Gods and Kings. Kita akan jumpa di review akan datang. Assalamualaikum.